KPM. Ya, mari kita kibarkan jalur gemilang. Kerana apa? Kerana lagi 2 hari kita akan menyambut Hari Malaysia yang jatuhnya pada 16 September setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wazir everybody. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Hari ini hari Selasa 14 September 2021. Jadi kepada anda semua, ingat kita belum menang lagi, sila patuhi SOP, sentiasa menjaga jarak 1 meter, sentiasa memakai pelitup muka dan juga cuci tangan dengan gel pembasmi kuman. Baik, kalau kita berkira-kira lah kan, lagi beberapa bulan saja lagi calon-calon SPM akan menduduki peperiksaan yang cukup besar dalam hidup mereka, iaitu SPM 2021 pada bulan Mac nanti. Jangan gusar, jangan panik, jangan takut, terutamanya kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran ekonomi, kerana kita akan bersama dengan seorang guru yang katanya baju dia sama dengan baju saya. Maksudnya warna ya. Nak tahu siapa guru yang saya maksudkan itu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Malaysia! Dung dung dung. Malaysia! Dung. Hidup biarlah bermakna. Macam nasyid, cikgu. Ya, itu dia moto daripada cikgu kita, Cikgu Zainab. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Ya, cikgu punya pengalaman ni sebanyak 18 tahun dalam mata pelajaran ekonomi, cikgu. Ya. Saya ada satu soalan, cikgu. Ya. Soalannya, kenapa cikgu memilih warna yang sama dengan saya hari ini? Cita rasa kita sama ke? Cita rasa kita sama, cikgu. Ini, cikgu, betul ke? Katanya murid-murid kan yang mengambil mata pelajaran ekonomi ni, diorang kata macam susahlah nak dapat keputusan yang sukses, cikgu. Susah nak dapat A lah, susah nak dapat A lah. Betul ke, cikgu? Ekonomi ni memang sangat sukar, cikgu? InsyaAllah tak susah sangat, Akmal. Sebab ekonomi ni kan, murid-murid kata sebab susah sebab soalan kebat. Tapi sebenarnya soalan kebat tu pun dia ada banyak aras dia. Ada aras-aras dia, aras betul. Rendah, sederhana, aras tinggi. Jadi kalau kata ekonomi tu sukar, tak berapa sukar lah ya. Saya rasa kalau mereka betul-betul faham soalan itu, selalu buat ulang kaji, sering bertanyakan kepada guru, insya-Allah boleh perolehi keputusan yang cemerlang. Betul ke, cikgu? Yang penting tahu teknik menjawab. Yes, itu dia. Jadi sebelum kita nak memperkenalkan sekolah pilihan hari ini, kita seperti biasa, kami Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Zainab kita untuk kita lakukan sanitasi. Boleh ke, cikgu? Boleh. Okey, silakan, cikgu. Jom. Terima kasih, Akmal. Okey, baik. Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Alright, dan diikuti dengan saya, dan kita doakan Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID-19 ya. Okey, cikgu. Ini katanya anak-anak murid cikgu ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah. Ya, betul. Nak tahu siapakah mereka? Jom kita berkenal dengan mereka. Assalamualaikum, apa khabar? Jawablah, Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan ini dia, pelajar lelaki yang ke atas yang tak pakai cermin mata tu. Siapa nama awak? Gaya dia macam saya kan? Mungkin orang lain. Betul tu. Okey, silakan. Yup. Alright. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Zainab, Abang Akmal. Hello. Hai. Nama saya Muhammad Syukri bin Iskandar. Boleh panggil saya Kak Erin, tak pun Syukri, sama je. Okey. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera. Menjadi seorang jurutera. Saya ingat awak nak jadi host ke, pelawak ke, pelakon ke, tak ada Itu dulu, tak boleh dah. Sekarang dah bertukar. Okey. Baik, seterusnya. Ini siapa namanya? Afiqah Amira. Saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Hai cikgu, hai Abang Akmal. Nama saya Nurul Afiqah Amira binti Muarif. Boleh panggil saya Afiqah. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Oh, guru. Lain dia tak? Ya, saya ingat dia masih berfikir-fikir lagi. Menjadi
Itu dia. Okey, ini Ainun. Betul ke nama awak Ainun? Betul. Okey. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai cikgu, hai Abang Akmal. Hello. Nama saya Ainun Marzia binti Azizi. Boleh panggil Ainun. Cita-cita saya ingin menjadi seorang akaunten. Terbaik Ainun. Okey, seterusnya nama yang diberikan adalah Siti. Silakan Siti. Siti, tengah buat lagu ke? Siti, okey tak apa. Mungkin Siti punya line... Faidli. Okey. Okay. Silakan. Nama saya Siti Nur Syazwina Syuhada binti Muhammad Faidli. Boleh panggil saya Mina. Cita-cita saya ingin menjadi seorang akaunten. Akaunten juga, terbaik. Okey, seterusnya Fina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai cikgu, hai Abang Akmal. Hello. Nama saya Sindra Kamida Baby Kasiato. Boleh panggil saya Fina. Cita-cita saya ingin menjadi jururawat. Jururawat. Terbaik Fina. Terakhir sekali. Siapa nama abang ni? Saya? Ya. Saya lah kan? Saya lah sekali? Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai cikgu, hai Abang Akmal. Nama Hello. saya Nasruddin Kamal bin Zahri Kamal. Boleh panggil saya Nas ataupun Nash kalau nak. Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang arkitek. Arkitek. Tapi awak pejam mata tu macam masih lagi berkira-kira Nash. Okey, baik. Kita dah pun bersama dengan murid-murid kita yang cukup ceria dan cukup hebat ni daripada SMK Serendah. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Zainab dalam mata pelajaran ekonomi. Semuanya selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Sebelum kita nak mulakan kita punya kelas ni, saya nak tanya dulu murid-murid kita daripada SMK Serendah, pandangan mereka mengenai mata pelajaran ekonomi. Senang ke? Susah ke? Jadi saya nak tanya terlebih dahulu kepada ni, Ainun Marzia. Ainun, apa pendapat awak tentang mata pelajaran ekonomi ni? Pada pandangan saya, tajuk yang kita belajar dalam ekonomi ni agak mudah sebab topik-topik tu sangat dekat dengan kita dan berlaku dalam kehidupan seharian kita. Contohnya macam bila kita pergi sekolah, ibu akan berikan wang saku kepada kita dan wang saku itu dikenali sebagai bayaran pindahan. Jadi berapa awak dapat wang saku awak? Tak apa, jangan jawab. Okey, seterusnya ni yang nak jadi arkitek tu, Nash. Pandangan awak mengenai ekonomi? Pada pendapat saya, bila saya belajar topik pendapatan individu ni, saya akan dapat mengetahui potensi pekerjaan pada masa sekarang dan pada masa hadapan. Jadi ini akan membantu saya untuk memilih khusus yang saya boleh ambil selepas tamat SPM nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Dan terakhir sekali, kalau Syukri pula, awak rasa ekonomi ni ada membantu awak dalam kehidupan seharian awak, kehidupan seharian awak ni, Syukri? Dia memang sangat bantu sebab saya dapat mengetahui pelbagai jenis pekerjaan yang ditawarkan pada masa kini dan setiap sektornya sangat memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan ekonomi negara kita. Itu dia ahli parlimen Serendah cikgu Khairul Syukri. Okey, itu kita dah dengar pandangan daripada murid-murid kita daripada SMK Serendah dan rata-ratanya semua memberikan komen yang positif dan saya pasti ramai murid-murid di rumah dah tak sabar dah nak mulakan kelas kita. Jadi tanpa membuang masa, Cikgu Zainab dah bersedia. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, ini adalah standard pembelajaran yang kita nak capai. Okey. Yang pertama, mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi. Yang kedua, menjelaskan kepentingan setiap sektor ekonomi dari segi jenis pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Okey. Dan akhir sekali, menjelaskan jenis-jenis pendapatan individu yang terdiri daripada upah, sewa, faedah, untung, dividen dan bayaran pindahan. Okey. Baik, yang ini
Akmal, Ya, saya. ini adalah jenis-jenis sektor yang ada di negara kita. Okey. Jadi Akmal kena dengar ni betul-betul sebab lepas ni cikgu nak tanya soalan ni. Ya? Boleh cikgu. Okey. Baik, yang pertama ialah sektor utama. Sektor utama ni ialah kegiatan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi, di mana dia tidak melibatkan pemprosesan. Jadi aktiviti yang terlibat contohnya seperti pertanian, penternakan, pembalakan, pelombongan serta kuari. Ya. Yang kedua, sektor kedua, di mana sektor kedua ni melibatkan pemprosesan, ya. Daripada bahan mentah kepada barang separuh siap. Kalau balak tu kita proses jadi separuh siap apa Akmal? Kalau separuh siap cikgu dia macam setengah masak cikgu. Contohnya macam papan lapis, betul tak? Betul, ya. cikgu. Jadi kalau barang siap, contohnya macam jadi perabot, macam tu ya. Jadi aktivitinya terdiri daripada aktiviti perkilangan dan pembinaan. Dua je. Okey. Ya? Okey, akhir sekali ialah sektor ketiga. Sektor ketiga ni dia menyediakan kemudahan perkhidmatan sebagai sokongan kepada sektor utama dan sektor kedua. Jadi contohnya ialah hotel dan restoran, insurans dan keuangan dan perkhidmatan kerajaan. Jadi di sini cikgu juga sertakan contoh-contoh pekerjaan dalam sektor utama seperti petani, nelayan, pembalak. Contoh sektor kedua, operator pengeluaran, pengurus kilang, jurutera kilang. Sektor ketiga, guru, peguam, pegawai insurans, doktor dan banyak lagi lah. Yep. Ya. Jadi Akmal dah faham ni? Faham cikgu? Baik. Bagi Kalau saja dah soalan faham, apa-apa soalan cikgu. Kalau dah faham, cikgu nak Akmal kelaskan jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor di Malaysia. Okey. Okey, boleh kita mula? Boleh cikgu. Okey, yang pertama, penyanyi. Sektor apa? Ketiga. Wah, bagus. Okey. Kemudian pelombong bijih timah. Semestinya yang utama cikgu. Wah. Okey. Kemudian yang ketiga, Buruh binaan Nash, gelak, tergelak. Bagi tahu apa dia? Nash. Ya, saya. Main rambut lah, senyum lah, gelak. Ini apa dia kalau buruh binaan? Buruh binaan kedua? Masa telah pun tamat, bagi orang lain pula. ya betul. Kedua. Okey, terbaik Akmal, Nash. penternak ikan air tawar. Itu semestinya yang utama cikgu. Okey, bagus. Kemudian jurutera bangunan. Jurutera bangunan kedua. Okey, bagus. Kemudian pembaca berita. Ini semesti yang ketiga sama dengan penyanyi. Okey, bagus. Akhir sekali, pengacara. Pengacara utama cikgu. No. Ketiga, salah. Okey, bagus. Ya. Ketiga. Baik, dah faham lah tu kan? Faham. Baik, seterusnya kita tengok contoh soalan ya. Gambar di bawah menunjukkan satu aktiviti dalam sektor ekonomi. Ini contoh kertas satu ya, Akmal. Okey. Okey. Ada gambar kelapa sawit di sini. Kemudian penyataan manakah betul tentang sektor ekonomi tersebut? Satu, melibatkan aktiviti pemprosesan bahan mentah menjadi barang siap. Okey. Yang kedua, kegiatan pengeluaran langsung daripada alam semula jadi. Yang ketiga, memerlukan sokongan daripada sektor ketiga. Okey. Dan yang keempat, keanjalan harga penawaran adalah anjal. Jadi cikgu nak tanya anak murid cikgu boleh? Silakan cikgu. Boleh, siapa nak jawab ni? Afikah boleh jawab? Saya cikgu. Saya. Okey. Silakan. Jawapannya ialah C1 dan 3. Kerana yang nombor 1 tu melibatkan aktiviti pemprosesan bahan mentah menjadi barang siap di dalam sektor kedua. Yang keempat pula, keanjalan harga penawaran adalah tidak anjal. Anda pasti Afika? Baik, kita tengok jawapannya. Ya, betul. 2 dan 3. Jadi Akmas, untuk menjawab soalan ni, mula-mula sekali kita kena baca ni. Yang atas ni kita kena baca. Yep. Ia merupakan satu aktiviti. Tekan balik tu cikgu. Yang tadi tu? aktiviti. Yang tu. Okey. Jadi yang ini kita kenal pasti dulu. Ini ialah sektor apa, ya? Jadi kita dah tengok sini, ini merupakan sektor
utama. Ya. Kemudian kita dah tahu sektor utama. Jadi kita baca semua pernyataan ni mana yang berkaitan dengan sektor utama. Baik. Okey, pernyataan pertama dia punya kata kunci ialah bahan mentah. Menjadi barang siap. Tadi kita dah bagi tahu kan? Ya. Bahan mentah menjadi barang siap ialah sektor kedua. Ya, kemudian yang kedua kegiatan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi. Sektor utama. Sektor utama. Kemudian yang ketiga, sektor utama memang memerlukan sokongan sektor ketiga. Kemudian ini merupakan keanjalan harga penawaran tidak anjal. Ya, kelapa sawit ni dia tidak anjal sebab untuk mengeluarkan tu dia memerlukan jangka masa yang panjang. Sebab tu dia tidak anjal. Jadi betul lah tu jawapannya. Tidak anjal. C ya. Okey. Seterusnya Akmal. Okey. Yang ni soalan mudah-mudah je kita bagi ni. Antara yang berikut contoh pekerjaan yang manakah tergolong dalam sektor ketiga ya. Jadi cikgu nak minta siapa nak jawab ni? Okey, ada siapa yang volunteer? Okey, silakan Ainun. Jawapannya A, 1 dan 2. Jawapannya Kerana penyelia tapak binaan merupakan sektor kedua dan yang keempat juruteknik kilang perabot juga merupakan sektor kedua. Okey, baik Akmal, kita tengok jawapannya. Okey, jawapannya A ya, bagus. Okey. Okey, kita tengok kaunselor sekolah ialah sektor ketiga. Akmal, betul lah kan? Yap. Okey, kemudian tukang masak hotel sektor ketiga, penyelia tapak binaan sektor kedua, juruteknik kilang perabot sektor kedua. Jadi cikgu nak tanya Akmal. Ya, saya. Dekat Malaysia ni kita banyak jurutera kan? Betul. Jurutera bekerja di pelbagai sektor. Jadi macam mana kita nak menentukan jurutera tu bekerja di sektor mana? Contohnya kita ada jurutera kilang. Betul tak? Jurutera media prima pun ada jurutera juga. Jadi bila kita nak menentukan di mana dia diletakkan sektor-sektor tu, kita lihat di mana dia bekerja. Contohnya kalau jurutera media prima, sektor ketiga. Ya? Macam tu. Jurutera kilang, sektor kedua. Baik. Okay. Seterusnya. Okey, kita pergi contoh soalan seterusnya. Baik. Maklumat di bawah berkaitan dengan jenis pendapatan individu. Pendapatan individu sama dengan upah, tambah sewa, tambah faedah, tambah dividen, tambah X, nilai yang kita tak tahu, tambah dengan bayaran pindahan. Jadi sebelum kita nak jawab ni Akmal, cikgu nak imbas balik pelajaran yang lepas. Bawah tajuk jenis-jenis pendapatan. Okay. Ya? Di mana pendapatan ni ada dua sumber Akmal. Satu daripada sumber produktif. Yang kedua, sumber tidak produktif. Jadi apa yang kita panggil sumber daripada pendapatan produktif? Sumber pendapatan produktif maksudnya pendapatan yang diterima daripada faktor-faktor pengeluaran. Sumber daripada pendapatan faktor pengeluaran yang menyumbangkan sesuatu dalam ekonomi. Ya? Jadi pendapatan tidak produktif ialah pendapatan yang diterima walaupun tidak memberi sumbangan dalam ekonomi. Yang ni Akmal ada berkaitan tak yang ni? Saya pendapatan tidak produktif. Saya rasa tak ada, cikgu. Okey, kita pergi pendapatan produktif. Terdiri daripada upah, untung, faedah, dividen dan sewa. Manakala pendapatan daripada sumber tidak produktif, kita panggil dia sebagai bayaran pindahan. Jadi upah ni sebenarnya ganjaran kepada buruh. Buruh di mana dia menyumbangkan sesuatu mental atau fizikal dalam proses pengeluaran. Macam kita lah. Ya, selagi kita ada majikan, kita dipanggil sebagai buruh. Jadi kita menerima ganjaran dalam bentuk upah. Okey. Okey Akmal. Okey cikgu, faham. Okey, seterusnya untung. Untung ni ganjaran kepada usahawan yang menggabungkan, menyelaraskan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Ya. Kemudian faedah ni ganjaran kepada pemilik wang
yang menyimpan wangnya di institusi keuangan. Macam Akmal ada duit simpan dalam bank, dapat faedah ya. Betul. Okey, kemudian dividen ni sama, lebih kurang sama. Dia ganjaran kepada pemilik modal wang, pemilik wang yang menyimpan di institusi keuangan perbankan Islam. Contoh lain ialah mereka yang mencarum dalam KWSP dan juga yang melabur di dalam ASB juga dipanggil sebagai dividen. Pendapatan dividen. Okey, yang kelima sewa. Sewa ni macam kita memberi kebenaran tanah bangunan kita untuk digunakan oleh orang lain, kita panggil sebagai sewa. Sewa, ya. Dan bayaran pindahan ni contoh lain macam Ainun kata tadi, mak dia bagi duit waktu dia nak pergi sekolah, kan? Itu kita panggil sebagai wang saku. Yes. Jadi itu ialah bayaran pindahan. Contoh lain macam pencen pesara kerajaan dan sebagainya. Oh, tergolong dalam bayaran pindahan juga, cikgu ya? Ya. Okey, kita jawab soalan tadi. Okey. Baik, siapa nak jawab soalan ni? Ada siapa tu? Baik, Wina. Jawapannya C. Pak Abu mendapat RM200 sehari setelah menolak kos daripada jumlah hasil operasi gerainya merupakan untung. Jawapan A salah kerana Puan Tan menerima RM3,000 atas penggunaan aset miliknya oleh firma ABC merupakan sewa. Manakala yang B, Encik Ali disediakan RM2,000 sebagai bantuan modal perniagaan oleh Pusat Zakat merupakan bayaran pindahan. Dan yang terakhir, Cik Royce diberi kenaikan RM100 sebulan oleh majikan kerana berjaya gandakan jualan syarikatnya merupakan upah. Baik, kita tengok jawapannya Akmal. Okey. Baik, yang A tu betul, sewa. B, bayaran pindahan. C, untung. D, upah. Jadi Akmal, untuk jawab soalan ni, langkah pertama kita kena cari nilai X ni dulu. Okey, cari X cari dulu. Nilai X dulu. Cikgu dah boleh bulatkan, cuba cikgu bulatkan. Okey, cari nilai X. X ni ialah untung. Jadi, daripada penyataan tu, kita cari mana yang untung. Jadi, jawapannya ialah C. Ya? Okey. Boleh ni Akmal? Boleh, cikgu. Boleh, ya. Ni soalan-soalan mudah aja ni. Okey, contoh soalan lain. Maklumat berikut berkaitan jenis pendapatan individu. Encik Fazil menyimpan sebanyak RM4500 dalam akaun simpanan di Bank Perdagangan pada 1 April 2015. Bank menetapkan kadar faedah 2.5% setahun. Berapakah faedah yang diperoleh pada 31 Disember 2015? Jadi ada pilihan jawapan kat sini. Kita terus pergi macam mana kita nak menjawab soalan ni, Akmal. Jadi kita gariskan mana yang penting. Ya, yang penting ialah RM4500. Itu ialah jumlah simpanan dia. Kemudian pada 1 April 2015 dia mula menyimpan, kan Akmal? Betul. Okey, kemudian kadar faedah ialah 2.5% setahun. Kemudian kata kunci lain yang perlu kita gariskan ialah 31 Disember 2015. Jadi kenapa kita nak gariskan ni? Sebab itu kata kunci untuk menjawab soalan ni. Jadi kita ada rumus untuk mengira faedah. Faedah sama dengan jumlah simpanan, kita kali dengan kadar faedah, kita kali dengan tempoh simpanan. Jadi kita masukkan je Akmal. Senang kan? RM4500 kita kali dengan 2.5%, kita kali 9/12. Kenapa kita 9/12? Cuba Akmal kira. Daripada 1 April. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Jadi 9. Jadi 9 bulan. Bila 9 bulan dia tak cukup setahun. Betul. Kan? Bila tak cukup setahun, kita kena perkan dengan
12. Kalau setahun kita cuma tulis 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun ya. Baik, jawapannya ialah RM 84.38. Jadi jawapannya tadi ialah C. Okey, dah pandai kira dah Akmal? Satu kali satu. Okey, baik. Seterusnya, ni pun soalan pengiraan juga ya. Jadual 2 menunjukkan pendapatan Puan Husna pada bulan Januari 2019. Kita ada butiran dia. Upah RM2,000, sewa diterima RM300, bantuan anak melanjutkan pelajaran ke IPTA RM1,000, bantuan awal persekolahan RM100, pemberian anak RM180. Soalannya, berapakah pendapatan faktor produktif Puan Husna pada bulan tersebut? Jadi kita gariskan kata kunci kita, pendapatan produktif. Boleh anak murid cikgu tolong jawabkan soalan ni? Ada sesiapa? Okey, Syukri. Okey, untuk soalan ni jawapan dia A. Sebab berdasarkan jadual, terdapat 2 sahaja pendapatan daripada faktor yang produktif, iaitu upah dan sewa. Jadi, upah RM2,000 tambah dengan sewa yang diterima adalah RM300. Sama dengan RM2,300. Jawapan dia A. Baik, jawapannya, wah pandailah anak-anak cikgu ni. Terbaiklah. Tengok, nampak tu. Okey, betul macam Syukri kata tadi, 2 yang atas ni ialah produktif. Bantuan anak ke IPTA, bantuan awal persekolahan, pemberian anak tu kita kelaskan dia sebagai pendapatan dari sumber tidak produktif. Jadi jawapannya ialah A. Okey, bagus. Alright. Okey, ini ialah satu lagi contoh soalan dalam kertas 1 yang kita panggil soalan betul salah ya. Jadi soalan ni soalan di bawah berdasarkan pilihan jawapan seperti jadual di bawah. Okey. Yang ini siapa nak jawab ya? Ada sesiapa nak jawab? Fina ya. Okey. Okey, Fina boleh jawab ni? Boleh ke Fina? Boleh cikgu. Alright. Boleh. Pendataan 1. Aktiviti sektor seperti forest mencari gali kawasan minyak di luar pesisir pantai menurut kepakaran jurutera pengeluaran. Pernyataan tersebut salah kerana pernyataan itu merupakan sektor utama. Manakala pernyataan kedua, peningkatan peluang pekerjaan seperti jururawat dalam sektor ketiga dan mengurangkan jumlah pengangguran negara. Pernyataan tersebut betul kerana jururawat dalam sektor ketiga. Maka jawapannya adalah B. Baik, Akmal, kita tengok jawapan dia. Ya, kita tengok ya. Aktiviti sektor ketiga seperti proses mencari gali. Ya, ini salahlah sebab mencari gali ni ialah sektor utama. Sektor utama. So jadi jawapannya ini ialah salah. Kemudian pernyataan kedua, peningkatan peluang pekerjaan seperti jururawat dalam sektor ketiga. Ya, memang betul lah. Sebab jururawat memang dalam sektor ketiga. Jadi salah betul, kita tengok yang ni lah. Ya, salah betul, jadi jawapannya ialah B. Boleh Akmal? Boleh. Okey, habis dah soalan untuk kertas 1. Sekarang kita pergi kepada soalan kertas 2 bahagian A. Okey. Ya, dalam kertas 2 bahagian A, di sinilah kita kemahiran kita dalam teknik menjawab kita boleh aplikasikan sebab di sini markah dia Akmal ya. Okey. Baik, soalan yang pertama. Jelaskan konsep-konsep berikut. Bila ada kata tugas jelaskan maksudnya kita dikehendaki memberi keterangan tentang satu-satu perkara supaya dia mudah dan jelas difahami. Itu maksud jelaskan. Jadi kalau jelaskan konsep, sebenarnya soalan dia terbuka selagi ada betul jawapannya, selagi tu markah boleh diberi. Apa-apa saja selagi betul lah ya. Itu jelaskan konsep. Jadi yang pertama, jelaskan konsep untung. 3 markah. Bila kita menjawab soalan kertas 2, tak kiralah bahagian A atau bahagian B, kita sentiasa kena lihat pada markah.
kalau markah 3 ni Akmal, maksudnya sekurang-kurangnya ada 3 isi lah kita kena jawab supaya kita dapat markah maksimum di sini ya. Baik, siapa nak jawab soalan ni? Oh, okey, nice. Yang pertama. Pertama, untung. Untung merupakan ganjaran yang diterima oleh usahawan. Selain itu, untung juga merupakan pendapatan faktor yang produktif. Akhir sekali, untung diperoleh dengan menolak jumlah hasil dan jumlah kos. Yang kedua, bayaran pindahan. Bayaran pindahan merupakan ganjaran yang diterima tanpa memberi sumbangan dalam proses pengeluaran. Ia juga merupakan pendapatan faktor yang tidak produktif. Contoh-contoh bayaran pindahan ialah pencen pesara kerajaan dan beasiswa. Okey. Okey Akmal. Oh, sorry. Maaf. Seterusnya kita tengok jawapan. Okey, yang pertama betul lah tu macam yang Nash kata tadi, ganjaran yang diterima oleh usahawan. Jadi ini ialah markah dia. Okey, kemudian merupakan pendapatan faktor yang produktif. Jadi ini dia punya markah dia lah Akmal ya. Okey, kemudian untung diperoleh dengan menolak jumlah hasil dan jumlah kos ya. Jumlah hasil tolak jumlah kos. Jadi ini dapat markah daripada sinilah dapat markah lagi ya. Okey, baik. Jadi 3 markah. Yang lain-lain banyaklah lagi jawapannya tapi ini yang paling mudah kita ingat ya. Straightforward. Ya. Okey, kemudian kita tengok bayaran pindahan. Ganjaran yang diterima tanpa memberi sumbangan. Ni dia punya markah dia. Okey, kemudian merupakan pendapatan faktor tidak produktif. Ni lagi jawapan dia. Okey, kemudian contohnya. Ni boleh bagi contohlah ni. Ya, ni pun boleh dapat markah juga. Senang kan Akmal? Siapa kata ekonomi susah, betul tak? Siapa cakap tadi tu? Syukri ke? Okey, boleh kita pergi soalan seterusnya Akmal. Okey cikgu, sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya, kita nak berhenti rehat dulu, boleh ke cikgu? Boleh. Okey, anda semua jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Zainab kita. Cikgu, are you okay? Itu je. Okey, sekarang kita nak pergi ke soalan 1B. Betul cikgu Ya, 1B. Kita nak silakan menghitung Akmal. Okey, di bawah ni jadual di bawah menunjukkan upah wang ya, upah wang. Dan harga 2 jenis barang pada tahun 2017 dan 2019. Jadi Akmal dekat sini upah wang. Upah wang tu Akmal maksudnya ialah upah yang dinyatakan dalam sebutan RM dan sen. Contohnya katalah pendapatan cikgu. Pendapatan cikgu lah. 10,000. 1,000 ya. Pendapatan cikgu 1,000. Ya, itu ialah upah wang ya. Okey. Sekarang kita ada harga barang, barang A dan barang B. Kita tengok soalan dia. Hitungkan. Akmal, kata tugas dia ialah hitungkan. Baik. Jadi kalau kata tugas hitungkan, yang pertama kita kena tulis rumus. Rumus tu tahu kan? Apa kan? Rumus. Okey. Kemudian mesti ada jalan kerja dia. Dan akhir sekali mesti ada jawapan akhir dia ya. 3 benda ni kena ada supaya kita mendapat markah yang penuh lah ya. Okey, yang pertama harga purata pada tahun 2017 2 markah. Upah benar pada tahun 2019 3 markah ya. Jadi soalan yang nombor 1 tu, harga purata, macam mana kita mengira harga purata? Barang A kita tambah dengan barang B, kita bahagi 2 Akmal. Ya, sebab dalam soalan tu barang A, barang B, kadang-kadang dia gunakan harga gula, harga garam dan sebagainya. Jadi berapa kuantiti barang tu kita bahagikan. Kalau ada 3, kita bahagi 3. Kalau ada 2, kita bahagi 2. Jadi RM 100 kita tambah dengan RM 300, kita bahagi 2. Kita dapat RM 200 ya.
Baik, jawapan untuk soalan yang kedua. Mula-mula kita kena kira harga purata barang untuk tahun 2019 ya. Barang A RM160, kita tambah dengan barang B RM400, kita bahagi dengan 2. Jadi jawapannya RM280. Jadi sekarang kita nak kira upah benar. Upah benar ni Akmal, maksudnya ialah kuantiti barang yang kita boleh beli dengan upah wang kita. Macam tu. Katalah tadi gaji kita 1,000. Okey. Katalah harga tu 50. 1,000 bagi 50 dapat berapa Akmal? Semestinya itu jawapan dia kat situ. Bukan. Baik, kalau kita tengok soalan tadi, upah wang kita ialah RM5,000. Jadi kita bahagikan dengan 280 kan? Dapat jawapannya, sebenarnya jawapannya ialah 17.86. Tetapi untuk mengira upah benar, kita bulatkan dia. Kita bulatkan menjadi 18 unit. Ya? Dia punya belakang ni mesti unit, bukan RM. Sebab dia ialah kuantiti barang. Jadi dia ialah unit. Ya? Boleh Akmal? Boleh cikgu. Senang je kan? Molek soalan cikgu, tu, molek. kan? Baik, seterusnya. Jadi Akmal, cikgu nak tanya. Maksudnya kalau pendapatan kita meningkat. Okey. Katalah upah wang kita meningkat. Adakah ini bermakna upah benar kita meningkat? Boleh ke jadi macam tu? Saya rasa ya cikgu. Mungkin ya, mungkin tidak. Jadi jawapannya belum semestinya. Kita kena tengok kalau upah wang kita meningkat, kita kena tengok harga purata barang. Kalau upah wang kita meningkat lebih kecil peratusannya berbanding dengan kenaikan harga purata barang tu lebih banyak, jadi ini menyebabkan upah benar kita pun sikit. Bergantung kepada harga purata barang. Maksudnya macam tu, ya. Okey, seterusnya. Soalan ni. Gambar di bawah berkaitan dengan sektor dalam ekonomi. Gambar A, petani. Gambar B, operator pengeluaran. Soalan A, kenal pasti sektor ekonomi pada gambar A dan gambar B. Ya, 2 markah. Kemudian yang kedua, bezakan kedua-dua sektor yang dinyatakan di A1. Ya? Boleh jawab ni Akmal? Boleh. Yang gambar A tu utama cikgu. Gambar B tu kedua. Pandai kan? Bagus. Jadi yang kedua ni cikgu nak tanya Afikah. Siapa? Afika? Menafika? Afikah. Okey Afika, silakan. Gambar A melibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi. Gambar B melibatkan aktiviti pemprosesan. Gambar A tidak mengubah bentuk asal barang. Gambar B, bahan mentah berubah menjadi barang siap atau separuh siap. Gambar A terdiri daripada aktiviti pertanian, peternakan, perikanan, perlombongan dan kuari perhutanan. Gambar B terdiri daripada aktiviti perkilangan dan pembinaan. Itu dia. Akmal, kita kena ingat tau, bila kita jawab soalan bahagian A untuk kertas 2 sama. Kita kena baca semua Akmal. Kita jangan tinggalkan walau satu pun arahan ke apa ke dalam soalan. Contohnya macam ni. Gambar di bawah berkaitan dengan sektor dalam ekonomi. Maksudnya, dia memberi petunjuk kepada kita apa jawapan kita. Dia memberi kita panduan. Apa jawapan kita yang akan kita jawab nanti. Ya. Okey, baik. Bila kita menjawab soalan bezakan, bezakan ni kita boleh jawab dalam 2 bentuk lah. Sama ada kita jawab buat dalam jadual, dalam bentuk kan? jadual. Dalam bentuk jadual macam ni kita senang sikit. Betul. Sebab bila dalam bentuk jadual kita boleh membezakan dalam ruang lingkup yang sama. Contohnya macam ni lah. Kita gambar A melibatkan pengeluaran secara langsung dari alam semula jadi.
Yang gambar B melibatkan aktiviti pemprosesan, atau kat sini kita boleh jawab tidak melibatkan aktiviti pemprosesan pun boleh juga ya. Kemudian tidak mengubah bentuk asal barang, maksudnya kalau dia keluarkan balak tu memang kayu balak lah yang dia keluarkan, maksudnya dia belum proses lagi. Kemudian yang seterusnya, bahan mentah berubah menjadi barang siap atau separuh siap. Macam kita bagi tahu tadi contoh kayu balak, betul tak Akmal? Ya. Jadi kayu balak kalau separuh siap menjadi papan lapis. Kalau menjadi barang siap contohnya ialah apa tadi? Rambut. Ya. Okey, baik. Yang akhir sekali terdiri daripada aktiviti pertanian, penternakan, perikanan, perlombongan dan kuari serta perhutanan. Ya. Kemudian gambar B terdiri daripada aktiviti perkilangan dan pembinaan. Okey. Kan senang je Akmal kan? Okey. Kemudian soalan ni. Gambar di bawah berkaitan dengan sektor dalam ekonomi yang sama tadi kan? Cuma dia bahagian B. Mengapa generasi muda hari ini kurang berminat memilih sektor seperti gambar A sebagai kerjaya? Ini. Ya? Ni soalan ni tak ada dalam buku teks Akmal. Ya, ini yang dikatakan kebat. Bila tak ada dalam buku teks, kita kata itu ialah soalan kebat ataupun situasi baru, itu pun kita boleh panggil dia sebagai soalan kebat. Ya, sebab tu cikgu kata jangan risau. Kebat ni belum semestinya susah. Sebab dia pun ada aras-aras dia. Aras rendah, sederhana, aras tinggi. Jadi calon-calon SPM jangan risau ya. Yang tu ya. Baik, ada siapa-siapa nak jawab soalan ni? Siapa? Ainun, silakan. Generasi muda hari ini kurang berminat memilih sektor seperti gambar A sebagai kerjaya kerana suasana tempat kerja yang tidak selesa, seperti pekerjaan ini terdedah kepada cuaca yang panas terik atau hujan. Selain itu, daya pengeluaran yang dihasilkan oleh pesawah padi rendah yang menyebabkan pendapatan yang diterima juga rendah. Jadi, pekerjaan ini tidak menjanjikan pulangan pendapatan yang stabil dan menarik. Ini menunjukkan hasil pendapatan yang diterima tidak tetap atau lambat mendatangkan hasil. Ini kerana pekerjaan ini bergantung kepada cuaca, musim dan saiz tanah. Baik, okey, bagus Ainul. Akmal setuju tak dengan pernyataan ni? Yang diberikan oleh Ainun tadi? Tak, dengan soalan ni lah. Oh, soalan ini cikgu sejujurnya saya setuju cikgu dengan apa yang dikatakan oleh Ainun tadi, yang mana mungkin orang kata tempat pekerjaan yang kurang selesa, yang katanya panas, lepas dari segi pendapatan pun mungkin tak sebesar yang macam sektor-sektor yang lain jugalah cikgu. Ya. Daripada pembacaan cikgu, ada seorang profesor hasil daripada kajiannya. 28% mereka yang terlibat dalam sektor pertanian contohnya merupakan golongan yang berumur dalam lingkungan 50 tahun ke atas. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka yang berada di sektor pertanian tu golongan tua, betul tak Aiman? Betul tak Akmal kan? Jadi mengapa generasi muda hari ini kurang berminat memilih sektor seperti gambar A sebagai kerjaya? Betul macam Ainul dengan Akmal jawab tadi. Kita tengok jawapan lain. Yang jawapan lain ialah persepsi masyarakat yang menganggap pekerjaan tersebut tidak menjamin kehidupan berkualiti. Ya, jadi macam mana kita nak memastikan supaya persepsi orang ramai tentang sektor utama ni, terutama sektor utama seperti pertanian, penternakan ni tidak lagi dianggap sebagai sektor yang berbahaya. Orang kata kadang-kadang orang panggil dia sebagai sektor yang dikelaskan dalam 3D. 3D tu apa Akmal? 3D yang pertama, D pertama difficult, sukar, kan? D yang kedua dangerous, berbahaya. D ketiga dirty.
kotor. Jadi bila keadaan ini berlaku, macam mana kita nak mengubah persepsi orang tu, Akmal? Apa kita kena buat, Akmal? Jadi banyaklah teknologi moden dalam sektor-sektor pertanian telah dilaksanakan oleh kerajaan kan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, bila berlakunya industri revolusi 4.0 dan sebagainya tu, banyaklah usaha-usaha ke arah memperkasakan semula sektor pertanian kan. Kan sekarang kita tengok kerajaan banyak buat program untuk memajukan semula sektor pertanian sebab sektor pertanian ini merupakan sumber bekalan makanan kepada rakyat Malaysia. Jadi sekurang-kurangnya di situ negara kita tak terlalu bergantung kepada import makanan daripada luar negara ya. Okey, kemudian disebabkan lain ialah hanya menguntungkan orang tengah. Kalau kita lihat kan, bila petani-petani tu dia jual barang dia kepada orang tengah. Betul. Jadi yang untung ni orang tengah lah kan. Jadi yang orang yang mengeluarkan ni rasa macam alamak tak ada untung lah. Jadi buat apa nak keluarkan? Macam tu lah. Jadi kita boleh ubah persepsi melalui masa. Dan sekarang kerajaan pun ke arah itu sekarang. Memperkasakan semula sektor pertanian, penternakan melalui pertanian moden. Yang lebih canggih, yang lebih berdaya saing dan sebagainya ya. InsyaAllah, amin. InsyaAllah kan. Okey. Baik cikgu, sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya, kita nak berehat sekali lagi, boleh cikgu? Boleh. Okey, kepada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Cikgu Zainab, saya macam tak cukup lagi lah contoh-contoh soalan yang Cikgu Zainab berikan. Kita ada yang lain tak cikgu? Baik, kita ada lain Akmal. Ini lain dari yang lain. Apa dia tu? Baik, kita ada soalan bahagian B. Cikgu nak tunjukkan ini yang kita panggil sebagai soalan rubrik. Soalan rubrik. Oh, rubrik. Soalan rubrik ni maksudnya pemarkahan tu berdasarkan kepada tahap-tahap. Kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi tahap 1 ni biasa markahnya ialah 1 hingga 3 markah. Tahap 2, 4 hingga 6 markah. Dan tahap 3 yang kita nak anak-anak murid kita ni dapat ialah tahap 3 iaitu 7 hingga 6 markah. 7 hingga 6? 7 hingga 9 markah. Oh, minta maaf ya. Baik, sekarang dekat soalan ni kita ada maklumat berikut berkaitan dengan satu tindakan kerajaan terhadap sejenis pendapatan individu. Ya. Kuala Lumpur, perintah gaji minimum baharu yang dinaikkan kepada RM120 sebulan di bandar-bandar utama di bawah pentadbiran 57 Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran sudah diwartakan dan akan berkuat kuasa 1 Februari 2020. Sumber ubah suai daripada Berita Harian Online 19 Januari 2020. Soalannya, keputusan kerajaan tersebut memberi impak positif. Jadi Akmal, kita gariskan perkataan impak positif kepada golongan muda. Ya. Kemukakan hujah anda secara terperinci 9 markah. Jadi Akmal, pada bahagian B ni dia ada pecahan A, B, C. Jadi macam mana kita nak tahu soalan ni ialah soalan rubrik, kita tengok pada mana-mana dalam pecahan 3 pecahan tu yang markah dia paling tinggi. Jadi kalau dekat sini soalan C paling tinggi ialah 9 markah. Jadi inilah soalan rubrik. Ya. Jadi macam mana kita nak menjawab soalan rubrik supaya kita boleh dapat 9 markah tu? Jadi yang pertama Akmal, bila kita dapat soalan rubrik, yang pertama kita kena kenal pasti idea kita. Kita senaraikan idea kita. Kemudian dah dapat, mungkin kita ada 2-3 idea kan? Tapi kita pilih satu idea kita yang paling baik yang kita boleh kembangkan. Jadi satu huraian yang mendalam. Cikgu suka nak gunakan konsep yang ni Akmal. Yang mana? Cikgu boleh tekan lagi sekali? Okey, macam Akmal pernah tengok orang lidi tak? Dulu kecil-kecil kan lukis orang lidi kan? Kan?
Okey, dekat bahagian ni ialah kepala. Betul. So, idea. Kepala ada berapa? Satu. Jadi, ini adalah idea. So, jadi idea kita ni kena satu, tetapi kita huraikan secara mendalam. Mendalam maksudnya lagi ke bawah, lagi ke bawah, lagi ke bawah. Jadi, murid yang mendapat tahap 3 ini ialah murid yang boleh menganalisis teori-teori ataupun konsep-konsep ekonomi dengan situasi yang dia tanya ni. Ya? Okay. Ya, dia boleh menganalisis, kemudian membuat huraian secara mendalam. Kalau murid setakat boleh menyatakan fakta tapi dia tak boleh menjelaskan fakta contoh tersebut, juga, berikan contoh. Kita baru boleh bagi kepada tahap 1 sahaja. Ya, jadi nak dapat tahap 3 mesti huraian secara mendalam. Jadi macam mana kita nak mendapat huraian yang secara mendalam tu? Dengan menganalisis beberapa perkara. Contohnya, yang pertama, kita menganalisis konsep-konsep ekonomi tadi dengan menggunakan yang pertama, rajah. Dalam ekonomi, rajah adalah keluk. Ya, Akmal, keluk. Jadi, keluk tu kita kena huraikan. Kita tak boleh lukis keluk tanpa huraian. Ataupun huraikan je tapi tak ada keluk. Ya? Kemudian yang ketiga, kita dah buat keluk tadi. Kita kena masukkan elemen-elemen lain yang merentas tajuk. Contohnya nanti cikgu tunjukkan cara cikgu jawab soalan ni. Merentas tajuk, contohnya kita kaitkan dengan objektif makroekonomi, kaitkan dengan pendapatan negara, kaitkan dengan jenis-jenis cukai dan sebagainya. Ya? Maksudnya merentas tajuk. Baik. Kita bukan setakat kalau soalan tentang pendapatan individu, hanya pasal pendapatan individu. Okey, cikgu, mungkin kita boleh terus melihat jawapannya cikgu kerana Okey, kita boleh? Ya. Okey. So, baik, sekarang ni berdasarkan kepada ni, idea kita ialah apabila upah meningkat tadi, kuasa beli kita akan meningkat. Ya, kemudian kita bagi contoh Akmal. Kuasa beli meningkat, contohnya kita membeli makanan, pakaian dan keperluan lain. Kesannya pengguna dapat memaksimumkan kepuasan dan taraf hidup. Sampai sini Akmal, ini baru dapat tahap 2. Ya? Ini baru dapat tahap 2 sahaja. Kalau murid setakat cerita taraf hidup meningkat, kuasa beli meningkat, baru dapat tahap 2. Kemudian kita analisis menggunakan keluk. Jadi cikgu, sebab atas ni cikgu dah kata kuasa beli meningkat, jadi cikgu pun lukis keluk permintaan yang beralih ke kanan. Okey, macam inilah contohnya macam cikgu. Inilah contohnya. Alright, nampak dan fahamkan betul-betul itu dia. Okey, baik. Ni huraian dia. Kemudian, nampak tak cikgu kaitkan dengan motivasi, cikgu kaitkan dengan produktiviti, akhir sekali cikgu kaitkan dengan objektif makroekonomi, pertumbuhan ekonomi tercapai. Ya, akhir macam sekali itulah kita buat rumusan. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Zainab. Jangan risau, kalau mungkin ada lagi yang kurang faham lagi mengenai mata pelajaran ekonomi, cari je cikgu dekat Facebook. Betul cikgu dekat Instagram pun ada, dekat TikTok pun cikgu ada juga. Okey, jadi Cikgu Zainab, terima kasih banyak cikgu. Dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Serenda. Saya doakan kejayaan adik-adik dalam SPM 2021 nanti. Jangan stres, okey? Alright, selepas ini anda akan bersama dengan Nisa K dalam mata pelajaran English Literature. Sekejap lagi pukul 5 petang. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM